Selamat pagi dan selamat ceria dalam kehidupan kita yang baru memulakan hari baru dalam kehidupan kita hari ini. Muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah sekalian, hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan kita ialah perjuangan membina kehidupan dunia, supaya dunia yang kita bina ini betul-betul akan bererti, menjadi amalan, menjadi bekalan untuk kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia ada satu, dan dunia yang kita miliki adalah peluang yang satu-satunya yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk membentuk segala kehidupan selepas ini di dunia lah. Untuk melihat bagaimana kita di syurga, bagaimana kita di padang mahsyar, bagaimana kita di alam kubur, tempatnya di dunia. Dunialah tempat mengolah syurga, mengolah kehidupan selepas mati dan alam seterusnya. Sebab itulah dunia tidak boleh dimain-mainkan. Sebab Allah menyebut ya'lamu annamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Ada ayat lain sebut la'ibun wa lahwun. Dunia tempat permainan. Kita boleh bermain, tapi jangan sampai kita lupa tentang matlamat kehidupan kita. Muslimin yang dirahmati sekalian, kita diajar oleh Allah Ta'ala tentang dunia yang kita nak cari. Allah mengajar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita diminta untuk meminta dunia yang baik. Ya Allah, kurniakanlah dunia kami baik, akhirat kami baik. Dan akhirat yang baik, dunia yang baik ialah dunia yang membawa kepada akhirat yang baik, dan akhirat yang baik ialah akhirat yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah peluang yang diberi oleh Allah merupakan sekali sahaja. Kita hidup dengan satu nyawa, kita hidup dengan satu peluang, dan peluang inilah perlu digunakan. Sebab itulah di dunia tempat bekerja bukan untuk tempat main-main, singgah sementara, tapi mesej cukup besar. Kalau pandai kita menggunakan, senanglah selama. Sebab itulah dunia tempat bekerja. Maka pekerjaan inilah Islam datang membawa satu mesej. Konsep bekerja bukan hanya tertumpu kepada sembahyang, puasa, zakat, haji yang kita dengar dalam khutbah Jumaat. Biasa kita dengar dalam khutbah Jumaat, imam baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah Allah. Sebenarnya konsep menyembah Allah itu bukan terhad kepada sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau sembahyang, puasa, zakat, haji sahaja, Al-Quran dia tak perlu turun dengan ayat yang banyak. Cukup dengan 4 ayat saja. Aqimus salah, selesai. Wa atuz zakah, bayar zakat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan haji. Kutiba alaikumus siyam, tunaikan puasa. Cukup 4 ayat. Tapi Quran turun dengan ayat yang banyak, yang senang kita ingat. 6,666 ayat yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Jadi sebab itulah konsep beribadat, konsep bekerja perlu difahami. Dan hari ini kita cuba nak meneliti tentang konsep bekerja dan keberkatan dalam kehidupan sebagai seorang pekerja. Muslimin sekalian, yang pertama, ada satu hadis yang saya nak sebut. Hadis ini dia pernah mengejutkan dunia barat. Dunia barat duk anggap Islam begini, Islam hanya untuk akhirat. Baca-baca hadis Nabi pula sembahyang malam, Nabi pula menangis, ingat kepada mati. Mereka tak tahu bahawa Islamlah yang melahirkan motivasi besar untuk manusia. Islam mencipta sejarah sampai sekarang. Dan mereka terpegun bila melihat di manakah kekuatan tamadun Islam. Rupanya ada pada hadis Rasulullah SAW dan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Contohnya, bekerja dengan berkualiti. Disebut dalam suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyebut di situ bahawa bekerjalah kamu seelok-eloknya sebab Allah akan melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah yang melakukan amalan yang paling bagus. Bukan nak tengok siapa yang paling banyak, tapi ceritanya paling bagus, paling hebat, paling teliti. Maknanya Islam cerita bab kualiti dah lama. Mereka tertegun dan terpegun dengan kekuatan Islam. Muhammad dan sahabat buat kerja penuh kualiti. Dan satu lagi hadis Nabi SAW yang mengejutkan dunia barat. Nabi pernah berpesan. Satu ketika Nabi kata, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah.
Nabi sebut sekiranya kiamat sedang berlaku. Kiamat sedang berlaku. Di tangan kamu ada satu benih pokok tamar. Kiamat sudah berlaku. Nabi kata kalau boleh kamu jangan bangun, kamu tanam dulu. Wa bidzalika ajrun. Sebab dengan menanam itu dia dapat pahala. Subhanallah, Nabi suruh tanam ketika kiamat sedang berlaku. Kiamat muslimin boleh sebut kiamat sedang berlaku berarti gunung sudah mula pecah, angin sudah mula datang, bumi sudah mula bergoyang dan sebagainya. Ketika itu kalau kamu sedang berada di tempat menanam dan kehancuran belum sampai kat kamu, Nabi kata tanam dulu. Ya Allah, dia orang terkejut kenapa? Sepatutnya bila nak mati Nabi ajarlah, sepatutnya bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mengucaplah dulu, baliklah rumah, tengoklah anak bini, kan berjanji sehidup semati. Tapi Nabi mengajar di situ bila kiamat nak berlaku, Nabi tak ajar yang tu. Nabi ajar suruh tanam maknanya bekerja. Dan suruh bekerja pula tu, ya Allah, suruh tanam pokok tamar, dunia nak hancur. Pokok tamar berapa tahun baru berhasil. Dan kalau tanam pun jangankan nak tunggu pokok tu besar, jangankan kita, bumi dah nak hancur, dah nak kiamat, tapi suruh tanam. Walaupun di saat-saat akhir, tapi konsep bekerja dia tak pernah berhenti sehingga berakhir umur hayat kita. Barat tertegun dan terpegun rupanya memang Islam satu agama yang mengajar umatnya bekerja, umatnya beramal. Dan sebab itulah sejarah mencipta bahawa dengan kekuatan bekerja, gabungan antara dunia dan akhirat, itulah nak selamat di akhirat, mereka kuat bekerja. Dan kerja mereka, kerja berkualiti yang berasaskan kepada konsep yang dinamakan konsep barakah. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam khutbah Jumaat, biasa kita dengar, kami tak jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat. So, konsep beribadat di sini sebenarnya bukan sembahyang saja, bukan puasa. Kalau ayat itu beritahu tujuan jadi manusia supaya beribadat, kan kita hidup 24 jam. Siapalah yang mampu sembahyang 24 jam? Mampu ke kita? Tak mampu. Kadang-kadang yang tarawih tu, yang setengah jam tu pun, ya Allah, berkona sana, sengit sini. Sekali pergi, lepas tu tak mari-mari. Datang sekali, lepas tu tenggelam, tak timbul-timbul. Macam kapas selam juga. So, nak sembahyang 24 jam memang orang tak larat. Nak baca Quran 24 jam orang tak larat. Nak qiyamul lail tak larat. Nak puasa sepanjang tahun memang orang tak larat. Rupanya memang itu sifat kemanusiaan. Jadi ibadat datang memahami kepada kita bahawa konsep ibadat ialah hati kita bersama dengan Allah, dan kerja yang kita buat itu dalam lingkungan 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mana-mana yang wajib kita buat, yang sunat kita patut buat, yang makruh kita patut tak buat, yang harus terserah, yang haram jangan kita buat. Dan untuk jadikan kerja sebagai ibadat ada 4 syarat. Yang pertama, syaratnya menerima Allah sebagai Tuhan, jadi orang Islam. Yang keduanya, kerja yang kita buat itu kerana Allah, bukan kerana dunia, kerana lain, tidak. Dan yang ketiganya, kerja yang kita buat itu kerja yang halal. Dan yang keempatnya, kerja yang kita buat jangan sampai mengganggu ibadat-ibadat khusus. Kita kerja sampai tak sembahyang, itu tak jadi ibadat. Kerja sampai tak puasa, tak jadi ibadat. Kerja sampai tak tutup aurat, itu tak jadi ibadat. Jadi kerja akan jadi ibadat baru kalau kita memahami 4 syarat tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Sekarang kita sebut kerja dan berkat. Ini cukup penting. Orang kita kena faham tentang keberkatan. Orang kita sebut berkat. Dalam bahasa Arab, al-barakatu. Berkat ataupun barakah maknanya sesuatu yang tahan panjang. Dia panjang tahannya. Mana barakah? Kebaikannya panjang. Malah ada ulama' dia mentafsir secara mendetail. Barakah ini ada 4. Ada 4 ta'rif barakah. Yang pertama, al-barakah maknanya an-numuwu. An-numuwu maknanya semakin berkembang, semakin maju, semakin bertambah, semakin baik, semakin positif. Berkat. Yang keduanya, makna barakah ialah yang dinamakan sebagai al-istiqamah. Kebaikan yang kita buat tu berpanjangan, konsisten. Itu barakah. Yang ketiganya, as-sa'adah, bahagia. Bahagia sebenarnya di dalam. Kita buat kerja tanpa tekanan. Kita buat kerja kerana dorongan daripada dalam. Kerana motivasi dalaman. Bukan sebagai tukul dengan pengetuk. Sekali orang suruh buat. Orang tak suruh, kita diam. Jadi itu sebenarnya tak berkat. Berkat, dia buat dengan penuh kebahagiaan. Walaupun berat. Kerja yang kita buat kalau berat, yang berat. Tapi kalau berkat, jangankan yang seronok, yang tak seronok pun jadi seronok. Buat dengan berkat. Yang keempat, barakah artinya al-istijabah.
Istijabah maknanya doa kita diperkenankan. Yang 4, pertambahan kebaikan sentiasa bertambah. Dan yang keduanya barakah, maknanya kita buat dengan konsisten. Yang ketiganya barakah, buat dengan penuh rasa bahagia, redha hati. Dan yang keempatnya barakah, doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kerja kita, kerja berkat, ialah kerja yang dibuat dengan tadilah pertambahan. Sebab itu orang Islam bekerja, dia sentiasa nak supaya meningkat. Dan bukan saja peningkatan untuk mencari habuan dunia, tapi untuk habuan akhirat. Sebab ada orang, dia mengejar kedudukan, menegak, melintang dan sebagainya. Jadi kalau orang tak berkat, dia nak melintang, dia nak menegak, nak melintang, tapi dia banyak terlentang. So kalau banyak terlentang, nak melintang macam mana? Itu yang kadang-kadang nak melentang, tapi dia sanggup buat apa saja. Dia ampuh sana, ampuh sini. Itu kerja tak berkat. So kerja tak berkat, kalau dia naik juga, dia dapat juga, dia akan mengganggu hartanya, dia akan mengganggu pertumbuhan rohani dalamannya, dia akan mengganggu kepada anak-anaknya, dia mengganggu rezekinya, dia akan mengganggu kesihatannya, dia akan mengganggu keselamatan dan keharmonian dalam sosial masyarakat, dia akan mengganggu dunia dan sebagainya. Sebab itu konsep berkat ini, sebab itu rezeki yang Allah berikan kepada kita ada dua. Sebab itu hati-hati dalam bekerja. Rezeki yang kita cari dua. Yang pertamanya, Allah memberi rezeki kepada manusia, Allah memberi dengan redha. Dan yang keduanya, Allah memberi dengan tidak redha. Makna Allah memberi dengan redha ialah kita dapat rezeki, makin dapat kita makin patuh dengan Allah Ta'ala. Makin dapat makin dekat dengan Allah Ta'ala. Makin dapat makin sedekah, makin dapat makin tahu nak menguruskan duit. Dan satu lagi, Allah memberi, dia memberi dengan tidak redha. Makin dapat makin jauh dengan Allah Ta'ala, makin dekat makin tak kenal Allah Ta'ala, makin dapat makin rasa ego, besar diri, dia dapat daripada kerja usahanya, sedangkan yang memberinya ialah Allah Ta'ala. Sebab itulah keberkatan dalam bekerja perlu juga dilihat dari sudut sumber yang kita dapat, sumber yang kita dapat, kerja yang kita dapat. Sebab itu muslimat sekalian, bahawa kalau kita bekerja, kita curi tulang, kita curi curi barang orang lah, kita curi masa lah, kita bekerja tu tak bersungguh, curi masa dan sebagainya. Kadang-kadang bekerja sepatutnya dilakukan pada masa kerja, tapi ditangguhkan untuk buat overtime lah, part time. Itu sebenarnya dia mengganggu itu yang dinamakan halal itu. Sebab itulah dalam soal pertumbuhan, dalam soal cakap, soal minda, soal ilmu, pernah disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Dia kata rezeki yang tak berkat ni disebut gini: man akala halalan kharaja halalun, wa man akala haraman kharaja haraman, wa man akala syubhah kharajat syubhah. Siapa yang makan makanan yang halal, keluar daripadanya perbuatan yang halal. Cakapnya halal, matanya halal, dengannya baik, tengoknya baik. Siapa makan makanan yang haram, dia boleh beri kesan. Makan makanan yang haram, cakap kotor, tengok kotor, fikir kotor, dengar kotor. Dan siapa yang makan makanan yang syubhah, confused, orang tu jadi was-was, cakap confused, dengar confused, tak boleh buat keputusan, teragak-agak dan sebagainya. Jadi sebenarnya makanan memang dia mengganggu pertumbuhan, dia memberi kesan pertumbuhan kepada seseorang. Jadi sebab itulah kita mencari sesuatu, bekerja, biarlah dengan halal. Halal itu dia akan membawa kepada berkat. Konsep berkat satu lagi ya. Orang kita kadang-kadang dalam majlis, kita buat satu majlis, kita kata, kita mulakan dengan bacaan Al-Quran supaya kita dapat berkat. Ayat itu sebenarnya betul, tapi kadang-kadang tak tepat. Sebenarnya, kita baca ayat Al-Quran supaya kita dapat berkat. Betul. Tapi kita tidak akan mendapat berkat, melainkan kita jadikan Islam sebagai panduan baru dapat berkat. Sebab Quran turun yang disebut dalam Al-Quran, Dzalikal kitab alif lam mim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Allah sebut ini kitab Al-Quran diturunkan tidak ada keraguan. Dia tak ada keraguan. Tujuan itu turun hudan lil muttaqin, untuk memberi hidayah kepada manusia. Jadi Quran diturunkan untuk memberi hidayah, bukan untuk berkat saja, hidayah. Jadi orang bila Quran jadikan sebagai petunjuk, sebagai panduan kehidupannya, barulah dia akan dapat berkat. Kalau kita tak jadikan petunjuk dalam kehidupannya, kita tak dapat berkat. Quran tak jadi penunjuk jalan, tak jadi penyuluh kehidupan, dia tak akan dapat berkat. Jadi baca Fatihah dapat berkat, baca kemudian kita ikut. Sebab tu dalam soal kerja kena ikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut tadi. Mestilah petunjuk je, wajib mesti buat. Yang sunat patut buat, yang harus terserah, yang makruh patut tak buat, yang haram mesti tak buat. Orang kalau hidup berpandukan kepada ini, hidupnya cemerlang.
So kecemerlang menguruskan masa dalam bekerja, begitu juga kerja-kerja yang kita buat, dia akan jadi berkat kalau kita menguruskan dengan betul. Tuan-tuan sekalian, cuba tengok sejarah. Sejarah orang dulu dia cemerlang, dalam kerja dia cemerlang. Kenapa? Dia pandai menggunakan masa. Dan masanya tidak dibuangkan dengan begitu sahaja. Cuba tengok Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, dia meninggal dunia dalam usia 55 tahun saja. Minggu ini khas untuk anda, saya nak bawa anda jalan-jalan di Jurong Bird Park. Lepas tu, naik bas persiaran, kita keliling kota Singapura. Baiklah, kita makan. Best tau. Rasa pilihan terbaik aja yang ada kat restoran Haji Maimunah ni. Pergi rasa seronok lah makan kat sini. Banyak pilihan lah bau dia. Penyek bukan sebarang penyek. Penyek sebenarnya adalah style masakan makanan Surabaya. Hari Ahad 12 tengah hari, tentulah di TV3. Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33